sihat? Dah makan? Alhamdulillah saya sihat. Dah makan. Okey. Seperti saya dah maklumkan dekat Cik sebelum ni, kita akan jalankan sesi bimbingan. Sebelum tu saya nak terangkanlah sesi bimbingan tu apa. Sesi bimbingan ni merupakan bantuan yang disediakan kepada seseorang individu yang memerlukan panduan ke arah pemahaman, pengetahuan, kemahiran dan jangka panjang dengan jangka pendek. Lepas tu dia akan membantulah untuk mengupas tingkah laku seseorang menjadi lebih baik. Okey, sesi ini juga merupakan tugasan pembimbing rakan sebaya saya juga. Dan segala maklumat yang diberikan Cik tak akan dibawa keluar. Okey, boleh faham. Okey. Sebelum kita mulakan sesi ni, bolehlah kita kenalkan diri dulu kan? Okey, boleh saya nak tahu nama awak asal daripada mana, umur berapa? Nama saya Siti Nasyanka Akilah. Boleh panggil saya Syafiqah. Saya berumur 25 tahun dan berasal daripada Hulu Langat, Selangor. Okey. Saya pula, nama saya Nurani Sofia binti Kamal Saman. Awak boleh panggil saya Ain. Okey, dekat dalam sesi ni saya merupakan pembimbing awak dan awak merupakan klien. Awak bolehlah menceritakan mungkin masalah yang dihadapi oleh awak ke ataupun apa-apa masalah yang awak perlukan pandangan daripada saya. Okey, sebelum kita nak mulakan sesi ni juga, saya nak tanya awak okey tak buat kat sini? Selesa ke nak cari tempat lain tak? Okey, selesa. Okey, selesa je. Okey, so kita bolehlah mulakan sesi ni. Awak boleh ceritakan apa yang awak, mungkin awak ada masalah. Masalah saya macam ni. Saya dah bekerja di sebuah syarikat swasta selama lebih kurang 5 tahun. Dan seperti yang kita tahu baru-baru ni negara kita dilanda wabak pandemik COVID-19 kan. Jadinya syarikat saya ni terpaksa membuang beberapa orang pekerja untuk kerana masalah kewangan syarikat lah. Dan saya antara salah seorang yang diberhentikan. Perkara ni macam menyusahkan saya kerana saya nak kena tanggung family saya lagi, bayar komitmen macam rumah, kereta, bil api, air dan sebagainya. Adik-adik saya juga dah semua tengah sambung belajar kan. Jadinya mereka tak dapat nak tolong saya daripada segi kewangan. Dan saya perlu menanggung mereka punya yuran pengajian, yuran college dan sebagainya. Okey. Daripada yang awak cerita, saya tengok banyak komitmen yang awak kena tanggung lah, walaupun sekarang awak dah diberhentikan kerja. Tapi apabila awak diberhentikan kerja tu, dia ada bagi awak pampasan ke atau diberhentikan begitu je? Sebenarnya kami diberikan pampasan. Cuma selepas MCO selama 3 bulan, duit pampasan pun tak cukup untuk menampung kami sekeluarga. Keluarga saya terdiri daripada 7 orang. Jadi saya terpaksa menanggung semua dan keperluannya agak besar lah. Dari awak cerita, saya tengok adik-adik awak semua masih bersekolah. Diorang tak ada dapatkan mungkin beasiswa daripada kerajaan ataupun minta pinjaman daripada kerajaan macam PTN. Adik saya semuanya masih tengah belajar lagi. Seorang tu yang adik saya yang pertama, dia sekarang seorang student mechanical engineering. Jadi untuk kos itu saja memerlukan yuran pengajian yang tinggi. Lepas tu kena bayar untuk bahan belajar yang agak mahal lah, sebab barang-barang untuk elektrikal, untuk buat robotik semua tu yang kita tahu semua mahal kan. So saya kena bayar untuk yuran mereka dan juga bahan-bahan belajar. Kalau macam adik saya yang lagi seorang tu, dia ambil kos aircon. Aircon ni macam yang kita tahu jugalah, untuk dapatkan power supply apa semua tu kan memang mahal kan. Jadinya susah lah untuk saya bayar yuran mereka, bahan-bahan belajar. Lepas tu nak kena bayar untuk rumah lagi. Macam sekarang ni pun Diorang tak duduk dekat asrama, tapi saya kena bayar yuran pengajian diorang walaupun tak pakai fasiliti dekat universiti masing-masing kan. Jadi saya punya beban tu bertambah 2 kali ganda. Kena bayar untuk rumah, untuk universiti mereka. Lepas tu rumah tu perlukan perbelanjaan yang agak tinggi, macam barang dapur, sebab semua duduk kat rumah kan. Jadi perbelanjaan untuk makanan semua jadi besar lah. Lagipun mereka pun online class.
online kelas ni pun perlukan wifi, dan wifi yang macam yang kita tahu, untuk dapatkan wifi yang berkualiti, harga pun agak mahal kan. Sebab tu lah jadi susah untuk saya, beban bertambah 2 kali ganda, nak lagi bila saya dah tak bekerja sekarang ni. Lepas tu adik-beradik saya pun ada, sebelum ni masa diorang belajar, diorang sewa rumah masing-masing. Rumah ni macam kita tahulah, kalau nak sewa kan ada kontrak, paling sekejap pun kena sewa setahun kan. Kalau tak, kalau keluar sebelum tempoh setahun tu, kena bayar diorang punya deposit semua burn. Jadi masa PKP hari tu, semua terpaksa belajar dekat rumah. Dekat rumah sewa semua tak ada orang. Jadi mereka balik pun secara mengejut, barang-barang semua tinggal dekat sana. Kiranya mereka still duduk dekat rumah sewa tu, tapi kena belajar dekat rumah ni. Rumah sewa tu kena bayar jugalah bulan-bulan kan. Adik-beradik saya 4 orang yang belajar. 4-4 tu semuanya duduk rumah sewa. Satu rumah sewa pun nak dekat 300 sebulan. Jadi agak banyak lah untuk saya bayar rumah sewa mereka kan. Tapi benda-benda tu semua dia tak pakai pun. Diorang duduk dekat rumah kan. Rumah sewa tu memang semua tak ada orang. Cumanya tuan rumah tu kata terpaksa bayar jugalah, tak ada pilihan lain kan. Sebab tuan rumah tu pun kita tahulah, semuanya terdesak sebabkan COVID ni kan. Semuanya perlukan duit. Dan dia pun dah cuba sehabis-baik untuk bagi bayar lebih sedikit lah daripada sebelum ni kan. Tapi benda tu pun still banyak lah pada saya. Saya pun ada usaha juga nak cari kerja. Macam sebelum ni kan saya kerja dekat syarikat swasta tu kan. Kiranya saya ada pengalaman lah. Bila ada pengalaman ni, saya yakin lah dapat kerja kan. Tapi disebabkan COVID ni, kebanyakan company semua tak nak terima pekerja baru sebab susah nak bayar semua. Nak tanggung pekerja lama pun dah susah dah. Jadinya tawaran kerja tu terhad untuk saya. Kalau saya kerja luar daripada bidang saya, waktu kerja tu macam tak fleksibel sangat untuk saya uruskan rumah dengan kerja kan. Jadi susah lah untuk saya cari kerja sekarang. Lagipun sebab COVID ni, kita tak tahu penyakit pun sekarang ada dekat mana-mana je. Kalau kita keluar pun tak tahulah. Saya risau saya bawa balik penyakit dekat keluarga. Sebab adik-beradik saya ada yang ada asma, termasuk ayah saya. Dan ayah saya pun agak berusia. Jadi dia tu macam golongan berisiko lah untuk dapatkan penyakit kan. Tu yang saya risau bila pergi kerja dekat tempat customer service ke apa kan, kita tahu ramai orang dekat situ kan. Jadi takut salah seorang tu pembawa COVID ke apa, kita pun tak tahu kan. Untuk kerja dekat syarikat biasa pula, macam saya cakap tadi lah, tak banyak syarikat yang ambil pekerja baru sekarang. Saya dah cuba dah tanya dekat kawan-kawan terdekat semua. Diorang pun cakap tak ada kerja kosong lagi setakat ni. Bukannya diorang tak nak tolong ke apa, tapi sebabkan sekarang ni memang susah nak cari kerja. Diorang pun kata masing-masing terpaksa potong gaji pekerja sikit-sikit sebab nak bagi syarikat stabil balik kan. Itu yang susah lah untuk cari kerja sekarang. Kalau nak cakap pasal perbelanjaan untuk keluar cari kerja tu pun banyak juga. Saya nak pergi untuk interview kerja, perlukan naik kereta, naik public transport semua tu kena bayar tambang dan minyak semua kan. Jadi kalau tak dapat kerja, jadinya dia satu pembaziran lah dekat situ. Sebab saya dah pergi interview tapi tak dapat pun kerja. Lepas tu esok tu kena pergi interview tempat lain pula kan. Membazir dekat situ. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Macam dulu gaji saya kan agak tinggi kan. Jadi nak beli barang dapur semua tak ada rasa terbeban lah. Adik-beradik saya dekat dalam satu family pun adik-beradik saya ada 7 orang kan. Perbelanjaan untuk makan saya besar. Sebulan boleh kata kita berbelanja sebanyak RM500 sebulan untuk duit makan saja. Belum kira duit belanja, duit bil api, air dan sebagainya lah. Adik-beradik saya ni pun walaupun duduk kat rumah, masing-masing perlukan duit belanja juga kan. Sebab kita pun tak tahu untuk perbelanjaan harian diorang lah.
kadang-kadang nak keluar pergi kedai ke apa ke senang. So saya tinggalkan duit untuk mereka masing-masing. Untuk duit minyak pula, sekarang ni saya dah cuba kurangkan, pergi tempat yang perlu je dan tak keluar berjalan sangat pun. Saya pun rasa bersyukur jugalah sebab kerajaan buat PKP ni, jadinya kita tak adalah nak keluar pergi mana-mana shopping ke apa kan, dan boleh jimat lah dekat situ. Cumanya susah untuk keluar cari kerja sebab kena jimatkan minyak. Kalau saya pergi pun paling tak, saya akan pergi naik motor sebab boleh kurangkan minyak banyak lah kan kalau berbanding kereta. Sebab macam yang saya cakap, jalan dekat Langat ni boleh tahan jam juga. Kalau sehari tu dekat atas jalan saja lebih kurang sejam, walaupun patutnya jalan tu 30 minit je, tapi sebabkan kereta banyak pada hari Sabtu Ahad lah terutamanya kan, susah lah untuk saya keluar naik kereta sebab memang minyak banyak waktu kalau keluar naik kereta. Dan naik motor ni macam adik-beradik saya semuanya gunakan motor, jadi susah lah untuk kita kongsi motor yang sama kalau diorang nak keluar tapi saya pun nak keluar. Susah. Kalau naik kereta pula, macam yang saya cakap tadi lah, minyak semua mahal kan. Naik motor, adik saya ada motor, kira kalau dalam keluarga saya ni ada motor seorang satu, tapi ada satu tu dah rosak. Kami terpaksa lah kongsi motor sebab tak mampu lagi nak bayar untuk servis dekat kedai semua kan. Macam tu. Kalau nak kira perbelanjaan untuk rumah, selain daripada barang dapur dan juga perbelanjaan keluarga, barang-barang dapur dengan barang keperluan rumah, macam kita tahu pun sekarang harga semua makin naik kan. Kalau beli dekat supermarket yang besar semua tu, harga memang dah tinggi. Kalau saya nak tolong peniaga-peniaga kat tepi jalan pun, rasanya peniaga sekarang pun memang akan letakkan harga yang tinggi sebab kita pun tahu semua struggle dengan COVID ni kan. Saya faham lah, bukannya dia saja-saja nak kau keuntungan ke apa, tapi memang masing-masing nak survive sendiri untuk ni, terutama yang peniaga kecil ni semualah kan. Benda tu agak menyusahkan lah. Saya pun tak boleh nak salahkan mereka sebab bukannya diorang sendiri yang nak letak harga macam tu. Cumanya kalau boleh berpada-pada lah kan daripada letak harga tu. Dan disebabkan harga barang yang makin naik semua tu, masalah kewangan saya jadi makin teruk lah sekarang. Walaupun dah ada pengurusan kewangan, dah kawal penggunaan duit semua, tapi still tak cukup jugalah duit bulanan. Disebabkan masalah keluarga semua tu, saya dengan keluarga semua kadang-kadang ada selisih faham disebabkan diorang fikir saya tak nak bagi duit dekat diorang, tak nak bayarkan yuran semua. Bukannya saya tak nak bayarkan, tapi kalau saya sendiri pun tak ada duit belanja, tak ada duit nak bayar keperluan semua, macam mana saya nak bagi dekat diorang kan. Tu yang saya harap adik-beradik saya semua faham lah. Saya rasa diorang pun stres sebab belajar online ni. Kita tahu kan, waktu belajar tak macam waktu belajar dekat kolej. Kalau kolej ni pukul 8 sampai pukul 5 je paling lambat. Malam dah boleh duduk dekat asrama, dekat rumah sewa masing-masing kan. Kalau macam dekat rumah ni, kadang-kadang waktu tengah malam pun ada kelas ganti, assignment dan sebagainya lah. Saya pun faham mereka stres sebab tu. Nak tambah lagi dengan masalah kewangan ni, ayah saya pun tak berapa nasihat. Jadi setiap bulan boleh kata saya kena hantar untuk pergi check up dan sebagainya. Dan check up tu perlukan belanjaan yang agak besar lah sebab masalah kesihatan ni kita pun sepatutnya kena ambil serius kan. Kita mestilah nak tengok mak ayah semua sihat kan. Tapi disebabkan masalah kewangan ni, saya pun jadi serba salah sebenarnya nak utamakan yang mana satu. Sebab saya rasa semuanya penting, dan saya tak tahu nak uruskan macam mana untuk lebih adil lah. Kalau untuk ayah saya tu
dia perlukan perubatan, appointment semua tu memerlukan masa jugalah saya bawa pergi appointment. Dan saya nak minta tolong adik-beradik saya pun tak boleh sebab semuanya tengah online class kan. Saya rasa macam tersepit lah kadang-kadang sebab kena uruskan rumah. Lepas tu nak kena bawa ayah saya pergi appointment lagi. Walaupun appointment tu tak kerap mana pun, tapi saya masih kena perlu luangkan masa lah untuk bawa pergi appointment. Dan dalam masa yang sama saya kena cari kerja juga. Sebab saya tak boleh selamanya guna duit tabungan. Saya rasa duit tabungan saya pun takkan tahan lama lah selagi PKP ni tak habis kan. Dan kita pun tak tahu kita punya pandemik semua ni bila akan berakhir. Saya pun tak yakin duit tabungan tu akan tahan lama. Sebab macam yang saya cakap tadi, pembelajaran memang sangat besar. Jadi saya nak minta pendapat Cik Ain lah, kalau boleh macam mana saya nak selesaikan masalah kewangan ni dengan cara yang agak mudah dan meringankanlah beban keluarga saya. Saya tengok masalah kewangan awak agak serius terutama apabila pandemik COVID-19 ni. Awak bukan saja perlu tampung pembelajaran keluarga, tapi yang saya tengok antara yang terpenting juga pembelajaran kesihatan ayah awak lah terutamanya kan. Tapi dari apa yang berlaku sekarang, saya rasa memang awak kena dapatkan pekerjaan yang baru lah. Tak semestinya pekerjaan tu sekarang mesti kena bekerja kat luar. Saya tengok platform perniagaan atas talian merupakan satu platform yang digunakan sekarang lah. Sebab awak pun cakap awak takut dijangkiti virus COVID-19 tu kan. Lepas tu kalau boleh saya sarankan lah awak cuba jalankan dropship, jual barangan orang lain kan. Ataupun jalankan perniagaan sendiri. Awak kena cari business partner awak untuk memudahkan pekerjaan awak. Lepas tu saya rasa kalau perniagaan yang awak boleh jalankan sekarang, saya rasa mungkin awak boleh jual makanan lah. Sebab kita tahu kebanyakan ibu bapa sekarang bekerja dekat rumah. Banyak orang bekerja kat rumah sekarang. So kadang diorang tak ada masa nak memasak, nak uruskan anak. Diorang memerlukan khidmat pesanan makanan. So diorang just order je, orang hantar kat rumah. Itu antara satu perniagaan yang saya rasa sekarang boleh berkembang lah. Saya pun ada terfikir juga untuk buat perniagaan daripada rumah kan, macam food delivery semua tu. Dan saya boleh minta tolong adik-beradik saya untuk hantar makanan sebab semua ada motor masing-masing kan. Jadi saya boleh minta bantuan mereka pada waktu lapang lah, selain daripada waktu kelas mereka kan. Tapi macam dropship tu saya dah pernah cuba lah sebelum ni. Cuma saya tak tahu lah, mungkin dekat kawasan ni dah terlalu ramai sangat peniaga. Semua buat perniagaan online kan, jadi persaingan tu agak tinggi. Dan kadang-kadang barang yang saya jual tu jadi tak laku lah sebab banyak saingan. Dan jadi pembaziran dekat situ, duit modal semua saya dah keluarkan. Kalau macam perniagaan makanan tu pula, saya rasa idea yang macam agak bernas lah, kerana saya boleh masak untuk rumah dan makanan yang sama juga boleh dihantar kepada pelanggan-pelanggan yang order kan. Selain daripada tu, saya rasa dapatlah kurangkan beban kewangan. Saya boleh bagi duit poket dekat adik-beradik saya dan dapat keluarkan modal yang sedikit untuk masak. Macam kita tahu barang-barang barang-barang masakan ni kalau kita beli secara banyak kan boleh dapat harga murah kan. Kalau kita beli secara banyak untuk perniagaan, saya rasa boleh dapat pulangan modal dan keuntungan yang agak tinggi lah. Saya sebelum ni adalah cuba berniaga secara kecil-kecilan dekat kawasan rumah saya ni kan, dengan seorang kawan. Kiranya dia ni sebagai business partner saya lah. Kita keluarkan modal sama-sama dan berniaga secara bergilir-gilir. Kalau saya free, saya akan jaga dekat kedai, dan kalau dia free, dia akan jaga. Kita akan gilir-gilir lah, jadinya tak adalah terbeban sangat. Tapi baru-baru ni kawan saya tu terpaksa tarik diri daripada bisnes kami tu sebab dia pun ada komitmen yang tinggi. Dan suami dia pun ada masalah dengan syarikat juga kan. Semua jadi struggle sekarang.
disebabkan COVID ni, saya tak boleh nak salahkan dia lah, sebab dia pun dah bagi tahu dah kalau ada rezeki dia memang nak berniaga lagi. Tapi buat masa sekarang ni kami memang terpaksa hentikan dulu lah. Sebelum ni kami berniaga sarapan pagi, dan saya selalunya keluar rumah lepas subuh dengan kawan saya tu untuk berniaga kan. Tapi waktu COVID ni memang tak banyak orang yang keluar beli sarapan, sebab tak ada orang. Selalunya orang keluar pergi kerja, singgah beli sarapan semua kan. Tapi sebab tak ramai orang pergi kerja, semua duduk rumah je, jadi tak ramai lah orang yang singgah kedai kami untuk bayar, untuk beli makanan semua. Kedai yang kita sewa tu pun macam tak berbaloi lah, sebab tak ada orang datang, tak ada orang beli. Jadi kami tak dapat pulangan modal, tak dapat untung, tak boleh nak bayar sewa tapak tu. Jadi saya dan kawan terpaksa putuskan untuk tutup lah kedai kami. Saya ada juga terfikir nak buat bisnes secara persendirian je, tanpa libatkan kawan saya kan. Tapi macam duit modal semua tu jadinya saya kena bayar seorang lah. Duit modal tu besar lah pada saya kan, sebab saya pun struggle dengan masalah kewangan keluarga, adik-beradik semua. Untuk keluarkan duit modal yang besar seorang diri dan risikokan perniagaan saya, sebab kita pun tak tahu perniagaan ni ada untung ruginya kan. Kebanyakan masa kadang-kadang tak ada pelanggan pun, tapi makanan terpaksa kena habiskan juga kan. Kadang-kadang membazir lah sebab tak ada orang beli semua. So risiko lah dekat situ. Kalau untung tak apalah, okey lah kan. Tapi kalau tak ada orang datang beli semua tu, tak ke membazir duit modal yang saya guna. Dan modal pun sepatutnya limited lah, saya kena simpan untuk adik-beradik saya sikit kan. Saya rasa saya mungkin akan sambung bisnes saya tu, tapi secara atas talian. Sebab macam yang Cik Ain cakap tadi lah, sekarang ni kan perniagaan atas talian kan macam berkembang pesat kan. Kalau saya cuba berniaga secara atas talian, saya tak payah bayar sewa tapak, dan saya perlu packing makanan bila ada order je. Jadi makanan tak banyak yang membazir lah. Kalau saya jual makanan-makanan yang segera pun, saya tak perlu masak dalam kuantiti yang banyak. Tapi saya boleh beli dalam kuantiti banyak untuk dapat harga yang murah kan. Barang-barang mentah tu pula saya boleh, kalau tak habis ke apa, saya boleh gunakan untuk rumah, dan boleh jimatkan kos perbelanjaan makanan dekat rumah jugalah. Macam yang Cik Ain cadangkan tadi tu, untuk berniaga makanan secara online, saya rasa saya boleh tambah berniaga kuih, kek dan masakan-masakan lain, sebab saya ada kemahiran untuk memasak. Saya rasa saya boleh usahakan untuk tambah menu yang lain lah, supaya nampak lebih menarik dan saingan untuk bersaing dengan peniaga-peniaga lain. Okey. Tapi saya rasa lah, untuk saya nasihatkan cik juga, belajar dulu ilmu tentang perniagaan, supaya perniagaan tu berjalan dengan lancar lah, seperti yang cik inginkan. Lepas tu terutama untuk mengelakkan kerugian bila kita dah keluarkan modal yang besar. Kalau boleh kita nak dapat pelanggan yang besar jugalah kan. Lepas tu ataupun buat masa ni kan, saya rasa banyak dekat kedai-kedai buku yang jual cara-cara perniagaan di atas talian, ataupun rujuk mereka yang pakar lah, untuk memastikan perniagaan awak tu berjalan dengan lancar. Lepas tu dalam masa sekarang ni kan, adik-adik awak semua dekat rumah, hanya belajar di atas talian juga. Waktu-waktu diorang free, awak bolehlah minta bantuan diorang untuk tolong awak kan. Sebab macam apa tu, charge delivery sekarang diberi charge yang tinggi. Sekurang-kurangnya dapatlah tambah pendapatan adik-beradik awak juga. Yelah, terutamanya adik-beradik saya pun sekarang semua tengah online class kan. Jadi saya rasa saya bolehlah minta tolong diorang untuk hantar makanan bila ada order ke apa. Sebab makanan ni macam kita tahu, bukannya setiap masa ada order. Jadi diorang tak perlukan pekerja full time pun kan. Saya boleh jadikan diorang sebagai part time, pekerja part time je, sebab diorang pun sekarang tengah sibuk dengan online class semua kan. Online class pun macam kita tahu, kalau belajar dekat rumah tak keluar langsung pun boleh jadi stres juga kan. Saya harap kalau dengan tolong saya keluar hantar makanan ni pun secara tak langsung, diorang boleh release tension sikit lah, sebab boleh tengok dunia luar kan.
Lepas tu saya kalau boleh tak naklah susahkan mak ayah saya dengan perniagaan saya ni, sebab diorang pun dah tua dah. Dan perniagaan ni pun macam kita tahu memang perlukan banyak masa dan tenaga kan. Saya kalau boleh tak naklah susahkan ibu ayah saya kan. Sebab macam mana kalau daripada segi kesihatan memang ayah saya tu memang dah tak berapa nak sihat lah. Kalau nak minta tolong hantar makanan pun agak susah lah untuk dia. Saya rasa dengan buat perniagaan secara online ni dapat kurangkan beban daripada segi kewangan, dan saya ada masa lah untuk uruskan rumah dan keluarga saya. Saya pun rasa perniagaan ni perlukan ilmu perniagaan jugalah, sebab kalau kita berniaga secara tanpa ilmu ni kan, kemungkinan kita mengalami kerugian tu tinggi, sebab kita tak tahu bekalan bahan mentah macam mana, nak dapatkan bekalan yang lebih murah berbanding kita beli dekat pasar semua kan. Kalau boleh saya nak kurangkan risiko kerugian, sebab sekarang ni pun saya dah ada masalah kewangan. Dengan meminimumkan kerugian tu saya rasa dapat membantu, sebab saya pun tak tahu kita berniaga ni mestilah ada untung rugi kan. Tapi kalau boleh tak naklah rugi banyak sangat. Kalau boleh bahan mentah tu pun boleh kurangkan lah daripada segi bahan mentah yang dah tak elok ke apa semua. So tak adalah banyak sangat membazir dekat makanan semua tu. Dan perniagaan online ni macam yang kita tahu boleh jimatkan masa lah, sebab bila ada customer order baru kita buat kan, baru kita prepare. So kita tak adalah 100% fokus dekat perniagaan je walaupun tak ada pelanggan. Saya ada masa untuk buat kerja lain jugalah macam tu. Okay, saya rasa betul lah awak boleh minta bantuan daripada adik-beradik awak lah terutama. Tapi awak kena pastikan diorang betul-betul free supaya tak berilah tekanan pada diorang untuk fokus pada pembelajaran, fokus pada untuk membantu awak berniaga. Lepas tu selain tu sambil awak menjalankan perniagaan atas talian ni, mungkin awak bolehlah ambil masa sikit survey dekat platform-platform perniagaan macam Jobstreet, LinkedIn, untuk tengoklah pekerjaan yang posting yang bersesuaian dengan bidang awak sebelum ni. Lepas tu awak send lah resume. Mungkin saya rasa dengan pengalaman pekerjaan awak selama 5 tahun tu memudahkan awak untuk dapat pekerjaan baru selepas ni. Lepas tu awak tahu kan sekarang yang kerajaan banyak menyediakan bantuan kepada rakyat untuk membantu mereka terutama yang terjejas disebabkan pandemik COVID-19 ni. Saya pun ada terfikir yang pasal resume tu kan. Saya ingat memang nak buat perniagaan secara online. Dalam pada masa yang sama memang saya nak cari pekerjaan balik lah kan. Kalau boleh saya memang nak dapatkan pekerjaan saya yang sama seperti sebelum ni, dalam bidang yang sama. Sebab saya yakin dengan pengalaman kerja saya yang sebelum ni pun saya boleh demand gaji yang sama macam sebelum ni lah, dan boleh stabilkan balik keluarga saya kan. Daripada segi bantuan pula, saya rasa saya pernah dengar sebelum ni, cuma saya tak berapa tahu sangat buat bantuan kerajaan ni. Boleh saya tahu daripada dekat mana saya boleh dapat maklumat lebih lanjut tentang bantuan-bantuan yang disediakan oleh kerajaan? Okey, antara bantuan kerajaan yang mungkin cik boleh mohon ialah bantuan perhatian rakyat. Dia diberikan untuk golongan belia lah, golongan bujang berumur 21 tahun sehingga 59 tahun. So cik daripada bantuan tu cik boleh dapat RM350 secara one off. Cik boleh layari laman web bantuan perhatian rakyat. Diorang akan senaraikanlah syarat-syarat yang diperlukan untuk mohon bantuan tersebut. Selain tu banyak juga bantuan yang diberikan kepada pelajar lah. Bantuan telefon bimbit dengan komputer riba, sebab sekarang kelas atas tadi mungkin ada masalah kerosakan telefon bimbit atau komputer riba. So adik-beradik awak boleh berhubung dengan pihak universiti untuk memohonlah bantuan telefon bimbit dan komputer riba tu. Lepas tu selain tu ada juga bantuan data internet. Kita tahu bila pelajar dekat rumah diorang memerlukan internet yang gig yang tinggi lah, sebab tempoh diorang belajar tu sangat lama, sangat panjang. So akan mengurangkan kos diorang untuk membayar bayaran internet tu sendiri. Lepas tu selain tu kalau awak betul-betul memerlukan
kewangan sekarang, mungkin awak ke ibu bapa awak yang dekat KWSP boleh memohon Aisina. So bolehlah awak keluarkan mengikut kuantiti awak perlukan, sebab dalam masa awak menggunakan duit, awak kena fikirlah tabungan pada masa akan datang juga. Oh, banyak juga bantuan yang disediakan oleh kerajaan kan? Baiklah, saya rasa saya boleh cuba untuk layari laman web kerajaan dan buat sedikit carian sebelum apply dia punya bantuan lah. Dan berkaitan resume pula, saya rasa saya memang akan bekerja secara sementara dekat atas talian ni. Dan pada masa yang sama memang saya akan hantar resume dan cari kerja untuk kerja tetap lah. Sebab bekerja secara atas talian ni pun kita tak tahu, tak ada KWSP semua. So tak ada jaminan waktu dah bersara nanti kan. Kalau bekerja dekat syarikat ni kan ada, dia memang dah daftarkan untuk EPF dan KWSP sebagainya. Terima kasih atas cadangan Cik Ain tadi. Saya rasa saya akan usaha dan buat semampu saya lah. Terima kasih jugalah dekat awak sebab sudi untuk dapatkan perkhidmatan sesi bimbingan daripada saya. Saya harapkan daripada apa yang perkongsian sesi ni akan mengurangkan sedikit beban awak dan akan memudahkan urusan awak pada masa akan datang. Saya juga nak cakap lah, kalau mungkin awak ada masalah lepas ni, apa-apa kalau awak nak hubungi saya, hubungi saja bila masa awak.